أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan malam ni kuliah maghrib. Pertama kita buka kitab ni, muka surat 17, kitab putih. Adab-adab menuntut ilmu. Kitab adab-adab menuntut ilmu, muka surat 17. Betul ya, muka surat 17 Takut tersilap. Baik. Habis. Kitab putih ni kita habis stok, nanti kita akan top up lagi lah. Ya, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 17. Sabar dan tetap pada seseorang guru, sesebuah buku, sesuatu bahagian ilmu atau sesebuah negeri. Pelajar hendaklah sedar bahawa sabar dan tetap adalah asas terpenting dalam semua urusan. Tetapi sedikit sahaja orang yang dapat tetap. Seperti kata syair, likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali thabatun. Setiap orang memang tergerak di hati untuk mendaki ketinggian, tetapi sedikit benar orang yang dapat tetap dan berantahan. Kata orang, keberanian itu adalah sanggup bersabar sesaat. Maknanya keberanian bukan bererti kekuatan tubuh badan, tetapi adalah kesanggupan untuk menanggung kesusahan dan penderitaan dalam sesaat. Baik. Ini satu bab yang sangat penting dalam adab ataupun perjalanan kita menuntut ilmu pengetahuan. Apa dia adab yang sangat penting ni? Iaitu mesti kena bersabar. Mesti kena konsisten. Ya. Jadi orang-orang yang tidak ada kesabaran dan konsisten dalam menuntut ilmu, nescaya dia takkan dapat apa-apa pun dalam urusan dia menuntut ilmu. Kalau hari ni kita tahu sikit-sikit baca Quran dengan betul, dengan makhraj, dengan tajwid. Kalau hari ni kita tahu sikit-sikit tentang masalah hukum hakam, oh macam ni sunat, oh macam ni batal, oh macam ni makruh, oh macam ni tak boleh. Macam mana kita boleh tahu sikit-sikit ilmu ni? Tidak lain tidak bukan kerana kita belajar. Buat satu tempoh yang agak panjang. Contohlah, makcik-makcik datang belajar ke Darul Hikmah. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun dah belajar kat sini, baru Quran tu bacaan dia menjadi bagus.
Bagus-bagus pun tak adalah bagus mana. Okey lah, sederhana lah. 1 tahun lebih dah datang mengaji ni. Kitab fiqah lah, ni lah adab lah, tu lah, ni lah. Lepas 1 tahun barulah dapat catch up sikit-sikit hukum hakam. Oh ni boleh, ini tak boleh, ni makruh, ini sunat abad, kena sujud sahwi bagai. Itu 1 tahun baru kita dapat sikit-sikit dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita tak bersabar, kita belajar sebulan, 2 bulan, tak boleh lah. Tak pergi. Maka memang tak dapat apa-apa lah. Belajar setahun, lepas tu rasa, cukuplah aku dah belajar setahun dah ni. Kita pun rasa, cukup dah tu. Maka tak dapat apa-apa lah. Dapat sikit je lah Jadi, kesabaran dalam menuntut ilmu ni lah, kesabaran ni lah paling penting. Siapa nak berjaya dalam urusan menuntut ilmu, nak menjadi seorang yang berilmu, maka nak tanah, sabar itulah bekalan dia. Kan? Kami lah, contohnya kami. Nak bagi contoh saya ni, takut pula. Kami lah ustaz-ustaz ni. Hari ni ustaz-ustaz boleh mengajar. Ustaz Mu'ta boleh mengajar Al-Quran. Ustaz Mu'ta baru balik Ustaz Mu'ta baru balik. Macam tengok muka-muka dia bersinar, berseri. Itu sinaran daripada tanah suci kota Mekah tu. Kan? Baru balik kan, bersinar. Tapi takut lama-lama pun hilang juga sinar tu. Jadi Ustaz Mu'ta sebagai contoh boleh mengajar Quran, Ustaz Firdaus boleh mengajar Quran, boleh mengajar kita tauhid, boleh mengajar kita kitab pondok. Saya ni bolehlah ceramah-ceramah, cerabih sikit mengajar tu mengajar ni. Berapa lama tempoh kami perlukan supaya kami boleh mengajar macam ni? Saya memerlukan 10 tahun. Ustaz Firdaus mungkin perlukan 10 tahun juga. Belajar di pondok, lepas tu sambung belajar di Mesir. Ustaz Mu'ta perlukan 7-8 tahun. Belajar di sana, belajar di sini, belajar di Tunisia. Kalau bukan kerana berbekalkan sedikit kesabaran yang Allah Ta'ala bagi, kami putus tengah jalan. Buat apa saya nak duduk kat Mesir, negara Arab tu 10 tahun? Tak ada kerja lah. Berpisah dengan mak ayah, berpisah dengan adik-beradik, tinggalkan makanan-makanan yang sedap, kawan-kawan kita tinggal, duduk kat negara Arab, macam-macam ujian dengan perangai orang Arab tu. Perangai orang Arab macam Palestin tu. Kan senang. Dengan cuaca yang panas, 50 degree tuan-tuan dan puan-puan. Dengan cuaca yang sejuk, teramat sejuk. Kami kalau duduk Mesir, sejuk kita orang tu, lagi sejuk daripada kalau makcik-makcik duduk dalam peti ais. Tak percaya cuba try duduk peti ais. Rasa sejuk tak sejuk? Kami punya sejuk lagi sejuk. Nak tak nak, kena tempuh lah. Dengan sedikit kesabaran yang Allah Ta'ala bagi, adalah sikit-sikit ilmu pengetahuan yang dapat dikongsikan kepada masyarakat pada hari ini. Kalau tak ada, kalau tidak Allah Ta'ala bagi kesabaran itu, tak ada dah. Jadi, nak berjaya dalam jalan ilmu ni, kena bersabar. Sabar maksudnya apa? Sabar untuk tempoh yang lama. Kalau nak datang mengaji, macam kita mengaji sebulan, 2 bulan, senang lah. Cuba datang mengaji setahun, 2 tahun, saya nak tengok. Cuba datang mengaji berterusan, tak berhenti selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita tengok berapa ramai yang mampu bertahan. Jadi orang yang bertahan, ada kesabaran, maka dia akan berjaya. Orang yang cepat jemu, cepat bosan, tak sabar, dia tak dapat apa-apa. Ya. Jadi pengarang kitab ni, Syekh pengarang kitab ni, dia nak bagi tahu. Dia kata pelajar hendaklah sedar bahawa sabar dan tetap adalah asas terpenting dalam semua urusan. Tapi sikit dia orang boleh bersabar ni. Tengok, maksud syair tu kita tengok. Setiap seseorang memang tergerak di hati untuk mendaki ketinggian. Maksudnya,
Macam kita kan, semua orang nak kaya. Saya nak tanya, siapa kat sini dia tak nak kaya, dia nak jadi miskin je? Ada tak agak-agak? Tak ada. Semua orang nak jadi kaya. Semua orang nak berilmu pengetahuan. Siapa kat sini agak-agak, ustaz, tak apalah ustaz, saya lagi suka saya jadi bodoh ustaz, tak nak jadi orang berilmu ustaz? Ada ke orang macam tu? Tak ada. Semua orang nak jadi orang berilmu. Semua orang nak menjadi kaya raya, nak ada kemampuan, ada harta benda. Semua orang nak benda tu. Tapi sedikit orang yang mampu menempuh kesusahan untuk dapat benda-benda ni. Semua orang nak berilmu, tapi bukan semua orang yang setiap hari dia datang pergi mengaji, baca kitab. Tak mampu semua orang. Semua orang nak jadi kaya, bukan semua orang boleh bersengkang mata malam tak tidur sebab dia nak berbisnes atau dia nak cari duit. Jadi yang ingin menjadi hebat tu ramai, tapi yang boleh bersabar untuk menjadi hebat itu tidak ramai. Itu maksud syair tu. Jadi kat sini pengarang kitab menyatakan penuntut ilmu ni, pelajar ni, dia kena tetap dan bersabar pada seorang guru. Kena belajar dengan seorang guru konsisten. Bukannya 3 bulan belajar dengan guru ni, lepas tu dia tengok, guru ni, ustaz ni garang betul, marah-marah je kerja dia. Dia pergi, dia tinggalkan ustaz tu, pergi belajar dengan ustaz lain. Pergi dekat ustaz kedua, tengok, alah ustaz ni muka tak handsome pula, tak sedap lah belajar dengan ustaz ni. Tinggal ustaz tu, pergi cari ustaz lain pula. Kan? Orang macam ni sampai masuk kubur dia tak dapat ilmu ni. Ada seorang anak murid Imam Abu Hanifah, nama dia Qadhi Abu Yusuf. Siapa nama dia? Qadhi Abu Yusuf. Okay. Qadhi Abu Yusuf ni, dia belajar dengan guru dia Imam Abu Hanifah selama berapa tahun? Selama 40 tahun. Tuan-tuan dan puan bayangkan, 40 tahun dia belajar dengan guru dia Imam Abu Hanifah. Dan belajar dengan Imam Abu Hanifah ni bukan sekejap-sekejap. Dia bukan macam kita pergi belajar maghrib isyak lepas tu balik. Bukan macam tu. Dia duduk dengan guru dia Imam Abu Hanifah daripada pagi sampai malam. Sehingga kan pada satu hari, anak kepada Qadhi Yusuf ni meninggal. Anak dia meninggal. Dia balik rumah, dia tengok jenazah anak dia, lepas tu dia panggil jiran. Dia kata, aku nak sambung belajar dengan guru aku ni. Aku ada kelas dengan Abu Hanifah. Kau tolong settlekan boleh tak jenazah anak aku? Dia tinggal, dia pergi sambung belajar balik. Belajar sampai tak ada masa nak menguruskan jenazah anak sendiri. Itu cara orang belajar sampai lepas 40 tahun Imam Abu Hanifah meninggal. Maka Qadhi Abu Yusuf menjadi seorang ulama yang paling hebat pada zaman dia. Boleh ke? Sanggup ke kita membuat pengorbanan macam tu? Bersabar macam tu? Mampu ke kita bersabar? 40 tahun mengaji, tak berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka semua ni menjadi ulama, menjadi alim, menjadi pelita untuk umat kerana adanya sifat sabar dalam diri mereka. Sabar belajar dengan seorang guru. Sabar belajar sampai habis satu kitab. Satu kitab. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya. Agak-agak Safinatun Najah ni dah berapa lama kita belajar? Agak-agak berapa lama kita belajar Safinatun Najah ni? Setahun ada? Saya rasa lebih. Adam join kita pun dah setahun dah. Bulan 5 kan? Patutlah sebelum bulan 5 tak meriah Darul Hikmah ni. Lepas bulan 5 dia baru jadi meriah. Saya rasa hampir mungkin, saya rasa 2 tahun kita belajar Safinah ni.
Kitab Safinatun Najah ni antara kitab paling kecil dalam kitab fiqh Syafi'i. Kitab paling kecil dalam fiqh Syafi'i ni kita belajar sampai 2 tahun. Kalau kita nak belajar kitab-kitab besar ni berapa lama agaknya kita nak habis? Saya pernah belajar satu kitab dengan guru saya 3 tahun, 4 tahun baru khatam. Dan kami belajar setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan. Belajar setiap hari, seminggu 6 kali kami belajar, 3 tahun baru khatam. 2 atau 3 kitab kami khatam tempoh 3 tahun. Belajar setiap hari kecuali hari Jumaat. Nak ceritanya bukan apa. Nak ceritanya kena ada sabar. Nak mencari ilmu ni memang kena sabar. Tak ada sabar, tak ada apa-apa. Jadi bersabar di sini maksud dia adalah bersabar dengan seorang guru dan bersabar mempelajari satu kitab sampai dapat dihabiskan dengan sempurna. Sabar mencari satu jenis ilmu sampai betul-betul dah faham ilmu itu, baru belajar ilmu yang lain. Ini baru nak belajar tajwid dengan makhraj huruf. Belajar 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba nak buka belajar pusat pula pasal Tarannum. Dengan tajwidnya macam, dengan tajwidnya ke laut, duk menjerit-jerit belajar Tarannum. Tak jadi. Kena bersabar, belajar tajwid dulu, makhraj dulu, baru lepas itu boleh belajar Tarannum. Sabar, belajar dulu kitab fiqh ni. Kena belajar kitab tauhid betul-betul. Kena belajar ilmu hadis. Lepas tu baru belajar kitab tasawuf yang tinggi-tinggi. Ini kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali tak pernah khatam. Tiba-tiba duk belajar kitab hikam, kitab-kitab hakikat kesufian. Oh, tak jadi. Jadi kena sabarlah, kena sabar belajar sampai kita kuasai satu ilmu, baru lepas tu masuk kepada ilmu yang lain. Dan bersabar di satu-satu negeri tanpa berpindah ke negeri yang lain, jika tiada yang memaksa. Jadi maksud kesimpulan daripada apa yang kita baca tu tadi. Ada lagi sikit tengok. Kerana semua yang demikian itu, iaitu tidak menyempurnakan sesebuah buku, tidak menyempurnakan pelajaran, sibuk dengan pelajaran lain, berpindah dari satu negeri ke satu negeri tanpa keadaan yang memaksa, boleh menghancurkan urusan pembelajaran, menyibukkan hati, menghilangkan waktu, dan menyakiti hati guru. Semua yang dimaksudkan di sini menyebabkan ilmu itu tak dapat, kalau dapat pun ilmu yang tak ada berkat. Ni. Sibukkan hati dengan benda-benda lain, habis masa dengan buat kerja lain, menyakiti hati guru. Tuan-tuan dan puan-puan, menyakiti hati guru ni satu benda yang paling ditakuti oleh penuntut-penuntut ilmu zaman dulu. Seorang penuntut ilmu paling takut kalau dia tersakitkan hati guru dia, yang akhirnya menyebabkan penuntut ilmu ni hilang keberkatan ilmu. Belajar bertahun-tahun, tak ia faham-faham. Belajar bertahun-tahun, tak ia dapat amal. Sebab apa? Kerana melanggar adab dengan gurunya sendiri. Maka habis, binasa, keberkatan ilmu tak ada. Ini yang penuntut ilmu paling takut sekali. Jadi orang zaman sekarang ni, nak tak nak mesti kena belajar kitab ni. Alhamdulillah, rezeki kita dapat belajar kitab macam ni. Kita tahu sikit-sikit adab-adab menuntut ilmu ni macam mana. Takut-takut kita mengaji 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dah buka kitab, hujungnya tak ada apa-apa, tak reti apa-apa, tak faham apa-apa, nak beramal pun tak dapat. Rupa-rupanya adab-adab menuntut ilmu tak terjaga, maka hilang keberkatan dia. Ramai dah kita jumpa orang macam ni. Ya, jadi dengan menjaga adab tu kan, itulah yang menyebabkan ilmu kita ni menjadi berkat.
Saya pernah cerita kan, ada satu ketika ada 2 orang pelajar, dia pergi menuntut ilmu di luar negara. Bertahun-tahun mereka belajar, dua-dua balik semula ke kampung. Dua-dua orang ni belajar di tempat yang sama, dengan guru yang sama, dengan kitab yang sama. Tapi bila balik semula ke kampung, hanya seorang sahaja yang betul-betul menjadi orang alim, yang boleh beramal dengan ilmu dia. Seorang lagi tak jadi apa-apa. Padahal belajar sama-sama, di tempat yang sama, dengan guru yang sama, dengan kitab yang sama. Kenapa seorang menjadi alim, seorang lagi tak jadi alim? Bila diselidik, didapati yang menjadi alim ni, dia akan sentiasa beradab ketika menuntut ilmu. Bila dia nak pegang kitab, dia akan ambil wuduk dulu. Bila dia nak mengulang kaji, dia akan duduk menghadap kiblat dulu, baru mengulang kaji pelajaran. Dengan guru, dia jaga adab betul-betul, tak pernah biadab dengan guru. Maka bila dia balik, Allah Ta'ala berkat ilmu dia, dia menjadi orang hebat. Yang seorang lagi, adab tak jaga, bila dia balik kampung dia, dia tak jadi apa-apa. Jadi, yang membezakan keberkatan ilmu yang kita mencari ni, adalah setahap mana adab yang kita jaga. Dalam kitab ni nanti dia akan nukilkan satu syair. Kata ulama, inna tabiba wal muallima la yansihani illa idza ukrima fasbir li jahl fasbir bidaika in jafauta tabibahu wasbir bijahlika in jafauta muallima. Faham kan? Panjang kan? Faham je kan? Tak payah terjemah kan? Maksud dia, seorang doktor dengan seorang guru, dia tidak akan memberikan nasihat kecuali apabila mereka dihormati. Kita jumpa doktor, kita tak respect doktor tu. Doktor tu kata, dah you pergi cari doktor lain lah, kau tak payah datang ke aku lah. Kita pergi dekat seorang guru, kita tak respect guru tu akan cakap, tak apa, you pergi belajar tempat lain, tak payah belajar dengan aku. Dalam syair ini dia kata, bersabarlah dengan penyakit kamu kalau kamu kurang ajar dengan doktor. Kita pergi jumpa doktor, kita kurang ajar dengan doktor. Doktor akan cakap, okey, saya tak nak tolong you balik rumah. Jadi apa pilihan kita ada? Sabarlah dengan penyakit tadi. Sebab kita kurang ajar dengan doktor, doktor tak nak bagi ubat. Jadi sabarlah dengan penyakit. Oh, duduklah kat rumah tahan sakit. Begitu juga kalau seseorang itu kurang ajar dengan seorang guru. Pergi belajar dengan guru tu, lepas tu dia kurang ajar, tak jaga adab. Guru duduk mengajar, dia duduk bising kat belakang. Guru duduk mengajar, dia bantai tidur. Guru duduk mengajar, dia main phone contoh dia. Guru duduk mengajar, dia melawan cakap guru. Adab tak jaga. Guru akan cakap, okay, tak apalah, you tak payah belajar dengan saya. Maka orang ni dia kena bersabar dengan sifat bodoh dia tu. Bila dia kurang ajar dengan guru, guru tak nak ajar dia. Jadi apa dia ada? Sabarlah dengan jadi bodoh. Jadi pilihan kita dua je. Beradab dengan doktor atau bersabar dengan penyakit. Beradab dengan guru atau bersabar dengan bodoh. Itu yang akan berlaku. Jadi bersabar dengan guru tu lebih senang ke nak bersabar menjadi orang bodoh tu lagi senang? Sabar dengan guru. Kita ni selamat. Kita ni kat Malaysia ni, kita tak berjumpa dengan guru-guru yang garang. Saya ni garang ke? Dam. Bukan tak garang, belum garang lagi. Kita ustaz-ustaz kat Malaysia ni lembut-lembut belaka. Alhamdulillah.
Makcik-makcik belajar dengan Ustaz Firdaus, pernah kena marah ke dengan Ustaz Firdaus? Pernah ada. Ya, tak pernah kan? Ustaz Mokhtar lagilah. Muka bercahaya mana nak marah. Ustaz-ustaz kita semua hati baik-baik. Kawan saya seorang, dia belajar dengan seorang Syekh Al-Quran di Mesir. Nama dia Syekh Abdul Azim Sya'ban. Syekh dah tua. Murid-murid yang belajar dengan dia balik Malaysia semua menjadi imam yang paling bagus bacaan dia. Tahu Syekh ni mengajar macam mana? Syekh ni mengajar Quran, talaqi Quran bersanad. Jadi pelajar kena baca depan dia lah, baca Al-Quran depan dia. Kalau pelajar tu ada buat salah baca ke, salah tajwid ke, kalau 10 juzuk terawal, Syekh ni dia takkan marah-marah sangat lah. Kalau contohnya pelajar tu baca juzuk 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kalau dia salah, dia takkan marah sangat. Tapi kalau student ni, dia dah talaqi Quran, baca Quran lebih daripada 10 juzuk sampai ke 20, dia buat salah lagi, Syekh ni akan marah. 20 juzuk dan ke atas, kalau masih salah lagi, Syekh ni akan mengamuk. Saya tak cerita bohong ni, ini cerita betul ni. Ramai student-student Syekh ni kena pukul dengan tongkat. Bila salah baca, Syekh tu ada tongkat kat sebelah, dia ambil tongkat tu gang sekali. Pernah seorang student kita, student Malaysia, dia pergi belajar naik motor, so pakai helmet. So dia mengaji baca Quran, helmet kat sebelah dia. Salah baca. Syekh ni pula cari tongkat, tongkat tak ada. Apa yang ada? Helmet tu dia ambil, dia balun budak ni. Tak tipu, memang ada. Tapi orang-orang ni yang bacaan dia tu jadi bacaan terbaik bila budak-budak ni balik Malaysia. Tak tipu ni. Nama dia Syekh Abdul Azim Sya'ban, almarhum. Ramai ustaz-ustaz kita kat Malaysia ni mengaji Quran dengan dia, dan biasa yang mengaji dengan dia dapat 2 benda. Pertama, dia dapat lebam dekat badan. Kedua, bacaan Quran dia jadi bagus. Bersabar, sabar, memang kena sabar. Jadi makcik-makcik lepas ni nak tongkat ke nak helmet? Tak payah. Jadi tu nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, ilmu ni dapat dengan bersabar. Ya, kalau tak sabar kita tak dapat apa-apa pun. Bersabar, jaga adab. Ya, kena lama, kena sungguh-sungguh. Itu sahaja cara kita nak mencari ilmu ni. Mencari ilmu ni dia bukan sekadar-kadar. Orang mencari ilmu sekadar-kadar, dia takkan dapat apa-apa pun daripada ilmu tu. Mencari ilmu ni perjuangan. Perjuangan. Bukan senang makcik-makcik nak datang daripada rumah tu, nak datang ke sini. Bukan datang 1 hari, 2 hari. Datang 1 tahun, datang 2 tahun, datang 3 tahun. Bukan senang kerja ni. Orang yang boleh bersabar, orang yang boleh konsisten, insya-Allah dia akan dapat rasa zauq ilmu tu, dia dapat. Yang kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada ni, dia dapatlah mungkin sikit je lah. Ya. Baik, itulah di antara adab nak menuntut ilmu ni, mestilah kena bersabar dan tetap belajar dengan seorang guru, kena sabar. Belajar satu-satu kitab ni kena sabar. Belajar satu-satu ilmu tu kena sabar. Hilang sabar, hilang ilmu. Wallahu a'lam. Safinatun Najah. Silakan. Apa hukum kalau kita bersabar dengan sekejap? Kalau kita belajar ilmu, hukum kalau kita bersabar apa dia? Bukan wajib sabar, harus sabar dapat pahala.
Apa hukum bersabar ketika menuntut ilmu? Jawapan dia, kalau dia benar-benar nak ilmu, wajib dia bersabar. Tapi kalau dia main-main, tak payah sabar pun tak apa. Tengok kita nak ilmu tu betul-betul nak ke, atau sekadar main-main. Orang-orang yang bersabar dalam menuntut ilmu ni, pahala dia dapat ketika menuntut ilmu tu berlipat kali ganda. Saya selalu bacakan hadis ni kepada ramai orang. Dalam satu hadis, Nabi SAW telah bersabda, Al-mahiruna fil Qur'an ma'a qiramil bararah. Orang-orang yang mahir membaca Quran. Mahir membaca Quran ni macam mana? Dia baca tak ada salah, tajwidnya terjaga, makhrajnya betul, bacaan dia tepat. Orang yang mahir membaca Quran ni, nanti ke akhirat dia akan bersama dengan para malaikat. Kemudian Nabi sambung lagi, Nabi bersabda, Walladhi yatata'ta falahu ajran. Orang yang tak mahir baca Quran, dia baca Quran tergagap-gagap, baca Quran merangkak-rangkak, Nabi kata dia dapat 2 pahala. Maksudnya 2 pahala pada setiap huruf Quran yang dia baca. Macam mana dia dapat 2 pahala padahal dia baca merangkak-rangkak, dia baca tergagap-gagap, dah selalu kena marah dengan ustaz, tapi Nabi kata dapat 2 pahala. Macam mana ni? Ulama kata 1 pahala sebab dia baca, 1 pahala lagi sebab dia sabar dalam belajar. Walaupun tergagap, walaupun merangkak, dia tetap baca lagi, dia baca lagi, dia belajar lagi, dia belajar lagi. Maka Allah bagi 1 pahala khusus untuk kesabaran dia ketika menuntut ilmu tu. Jadi kalau kita ni masih belajar Quran, belajar apa pun, merangkak-rangkak, tergagap-gagap, jangan takut, jangan risau. 2 pahala Allah bagi untuk setiap 1 huruf. Maka siapa yang dia rasa tergagap-gagap, dia malulah nak belajar dengan ustaz, aku ni baca tak betul lah, jangan sampai berhenti, kerana itu merugikan. Kalau saya jumpa orang-orang dah pencen, umur 60 tahun ke atas, saya akan cakap, cik, pergi belajar Quran, cik. Ustaz, saya dah pandai baca Quran dah. Tak, pergi baca lagi, pergi belajar lagi. Belajar tajwid, belajar lagi makhraj, belajar talaqi Quran. Umur 60 tahun dah pencen pun saya kata, pergi belajar lagi. Saya ni ustaz belajar di Mesir 10 tahun, sampai sekarang saya belajar lagi Quran. Sebab saya tahu bacaan saya tak betul lagi. Tak betul maksudnya tidak sempurna. 10 tahun. Sampai sekarang saya masih belajar. Ustaz-ustaz kita semua sama, masih belajar lagi. Jadi kita bila belajar Quran, kita mengharapkan pahala dan kita mengharapkan keberkatan Quran tu tercurah dalam hidup. Saya kata umur 60 ke atas, walaupun bacaan Quran tu dah boleh baca sendiri, saya kata tak, pergi belajar. Kita belajar Quran tu supaya ada keberkatan yang tercurah dalam hidup kita, belajar Quran ni. Ada pakcik-pakcik yang saya kenal kat Seremban, umur dah 65 tahun, belajar Quran lagi. Tak ada masalah. Sebab belajar Quran ni, belajar Quran tu sendiri memang sumber keberkatan dalam hidup. Di samping kita membaca, memang kita membaca, kita duduk rumah kita baca Quran, betul lah tu. Tapi belajar Quran tu sendiri adalah satu sumber keberkatan. Tu yang kita nak cari. Jadi jangan berhenti belajar Quran sampai mati. Jangan kata, ustaz, saya baca Quran lagi sedap daripada ustaz. Wah, handal. Kan? Jangan cakap macam tu. Sebab memang belajar Quran ini kena berterusan.
Ada rezeki nanti, saya harap nanti kita di sini kita akan buat program talaqi Quran bersanad. Maksudnya seseorang tu dia kena baca Quran depan ustaz dia daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai khatam surah An-Nas. Lepas tu ustaz ataupun syekh itu akan mengijazahkan sanad yang bersambung sampai Nabi SAW. Ini penting juga. Tapi sebelum nak buat talaqi Quran bersanad, bacaan tu mesti dah kena cantik, mesti dah kena betul. Siapa bacaan betul-betul dah okey, bacaan dah cantik apa semua, baru dia boleh buat ni talaqi bersanad. Time tu nanti ustaz tu dia dah tak mengajar macam mana nak baca alif bata ke makhraj tajwid, dia tak ajar lagi masa tu. Dia hanya mendengar sahaja dan dia akan betulkan bacaan, betulkan kalau salah. Masa tu kalau kita dah buat program talaqi Quran bersanad nanti kan, kita beli rotan banyak-banyak lah. Siapa talaqi lepas tu salah, kena rotan. Jangan takut, tak ada. Jadi Quran ni, apa soalan tadi? Lama pula aku jawab soalan. Jadi memang kena bersabar. Dan bersabar dalam ketika belajar ni, Allah bagi pahala berganda. Nak kata pentingnya bersabar, nak kata Allah suka kepada orang yang bersabar menuntut ilmu ni, Allah bagi pahala 2 kali ganda. Maka rugilah orang yang tidak sabar. Baik, kita tengok kitab ni, buku Safinatun Najah, buku warna hijau, muka surat ya. Muka surat 72. Saya ada guru saya, nama dia Syekh Mahmud. Syekh Mahmud Syekh Mamduh. Kami belajar dengan Syekh Mahmud ni setiap hari antara maghrib dengan isyak. Jadi kalau tengah-tengah belajar, dengar je ada ambulans lalu, Syekh Mahmud akan terus stop kelas. Dia akan baca doa. Doa siapa? Doa untuk apa? Doa untuk orang yang ada dalam ambulans tu. Syekh Mahmud akan baca doa, mudah-mudahan Allah bagi dia syifa, Allah mudahkan urusan dia, Allah panjangkan umur dia, janganlah sampai dia susah. Terus doakan orang dalam ambulans tu. Itu adabnya. Ambulans tu bunyi sebab apa? Takkan ambulans tu bunyi sebab dia nak pergi makan. Ada pesakit kat dalam. Ada orang tengah sakit kat dalam. Kita bila tahu ada orang sakit kat dalam, kerja kita mendoakan dia supaya Allah bagi dia syifa, Allah kurangkan kesakitan dia, Allah mudahkan urusan dia. Ni adab yang guru kami ngajar. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan hari ini kita di luar mendoakan orang dalam ambulans. Tidak mustahil satu masa nanti kita berada dalam ambulans. Allah akan gerakkan hati-hati orang di luar untuk doakan kita dalam. Kan? Jadi kita tengok orang sakit, kita tengok orang susah, kita doalah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan. Banyak yang kami belajar dengan guru kami ni, bukan setakat tengok syekh kita tu mengajar kitab, bukan kami belajar hanya dengan kitab. Tengok dia sahaja banyak dah kami belajar. Tengok dia saja banyak dah kami belajar. Tu guru saya lah, Syekh Mahmud Syekh Mamduh. Mudah-mudahan panjang umur Syekh Mahmud ni. Jangan takut, semua ilmu yang saya tengah mengajar di sini, itu ilmu yang saya ambil daripada dia. Jadi ilmu Syekh Mahmud tengah mengalir ni di Darul Hikmah ni. Ustaz Firdaus pun belajar dengan Syekh Mahmud, Ustaz Mukhtar pun pernah belajar sikit dengan Syekh Mahmud. Ya, ilmu Syekh Mahmud bergerak di Darul Hikmah ni. Baik, muka surat berapa ni? 71 ya. 72.
72. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal yang ke-36. Saktah dalam solat ada 6. Yang pertama antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Yang kedua doa iftitah dan juga ta'awuz. Yang ketiga antara surah Al-Fatihah dan ta'awuz. Yang keempat antara akhir surah Al-Fatihah dan lafaz amin. Yang kelima antara lafaz amin dan surah sunat. Dan yang keenam antara surah sunat dan rukuk. Sekejap kita tunggu azan berhenti jap. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik lana fi salati. Baik, sebelum tu minggu lepas kita belajar bahawa ada beberapa waktu tempoh yang kita haram solat pada tempoh tersebut, pada waktu tersebut. Haram kita solat pada waktu tersebut. Senangnya kita boleh ingat 3 waktu. Pertama, setelah selesai solat fardu subuh sampai terbit matahari masuk syuruk. Ya, lepas kita sembahyang subuh sampai betul-betul terbit matahari, itu dipanggil waktu haram salat, dipanggil waktu tahrim. Tengoklah, kalau kita solat subuh 6.30, 6.30 kita habis solat fardu kan. Jadi 6.30 sampai syuruk. Biasa kat kalender dia ada tulis syuruk pukul berapa. Maybe 7.10, 7.15. Jadi daripada kita habis sembahyang 6.30 tu sampai 7.10, 7.15, kita tak boleh sembahyang apa-apa kecuali beberapa sembahyang yang kita akan sebut kejap lagi. Itu waktu yang pertama, lepas solat subuh sampai syuruk terbit matahari. Waktu tahrim yang kedua, waktu yang haram solat kedua adalah beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur. Dipanggil waktu ini dengan istilahnya waktu istiwa. Waktu apa Adam? Waktu istiwa. Apa maksud waktu istiwa? Waktu istiwa adalah ketika matahari betul-betul di atas kepala langit. Bila kita letak objek ini langsung tak ada bayang-bayang ke bawah. Tak ada bayang-bayang. Maksudnya matahari betul-betul atas kepala. Ini kita akan tengok waktu istiwa ni beberapa minit sebelum zuhur. Mungkin 5 minit sebelum waktu zuhur. Itu waktu istiwa dipanggil. Pada waktu istiwa tak boleh sembahyang kecuali sembahyang-sembahyang yang kejap lagi kita akan sebut. Itu tahrim yang kedua. Waktu tahrim yang ketiga adalah selepas solat fardu asar sampai masuk waktu maghrib. Ni 3 tempat ni, 3 waktu ni haram kita salat beberapa jenis salat. Okey. Itu satu Benda kedua kita nak faham, untuk faham masalah waktu tahrim ni kita kena faham nombor 2 ni.
semua sembahyang yang kita sembahyang dalam hidup kita, semua jenis sembahyang dia terpecah kepada 3 jenis sembahyang. Pertama, tiga jenis sembahyang. Pertama, solat wajib. Okay, pertama solat wajib lah. Kedua, solat sunat yang ada sebab. Yang ketiga, solat sunat yang tiada sebab. 3. Solat wajib ni boleh sembahyang pada semua waktu. Waktu tahrim tak ada masalah. Solat wajib boleh sembahyang 24 hours. Tak ada masalah nak sembahyang pada waktu tahrim. Contohlah kan, kita tak sembahyang solat zuhur, tapi kita sembahyang waktu asar. Kita sembahyang solat asar. Lepas kita sembahyang asar tu, boleh tak kita qada waktu, kita qada solat zuhur? Kenapa boleh? Padahal itu waktu tahrim. Dah masuk waktu tahrim kan, lepas asar sampai maghrib kan waktu tahrim kan. Jadi boleh ke tak boleh qada zuhur pada waktu tu? Boleh. Okey. Boleh sebab tu solat wajib. Solat wajib tak ada waktu tahrim, tak ada. Sembahyang je bila-bila masa. Okey. Solat sunat yang bersebab itu boleh sembahyang juga pada waktu tahrim. Contoh tahiyatul masjid. Kita masuk masjid lepas kita sembahyang asar. Saya nak bagi satu contoh. Kita sembahyang asar kat rumah. Lepas kita sembahyang asar kat rumah, kita dapat panggilan phone, kawan kita meninggal. Kejap lagi nak sembahyang jenazah pukul 6 petang dekat masjid. Kita pun pergi masjid, kita sampai di masjid pukul 5.30. Okey. Pukul 5.30 tu kita masuk masjid ni. Sepatutnya bila masuk masjid mesti kena sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Sembahyang apa? Sembahyang tahiyatul masjid. Boleh tak kita sembahyang tahiyatul masjid tu? Padahal kita dah sembahyang asar tadi kat rumah dan itu dah kira waktu tahrim. Tapi kita nak sembahyang tahiyatul masjid, boleh tak? Hukum dia boleh. Sembahyang tahiyatul wudu, boleh tak? Boleh. Solat gerhana matahari, boleh tak? Boleh. Solat hajat, boleh tak? Tak boleh. Itu tak boleh. Jadi solat-solat yang ada sebab. Kita sembahyang tahiyatul masjid sebabnya kita masuk dalam masjid. Kita sembahyang tahiyatul wudu sebabnya kita berwuduk. Kita sembahyang gerhana matahari sebabnya adalah matahari tengah gerhana. Ada sebab-sebab semua tu. Maka sebab itu kita boleh sembahyang itu walaupun pada waktu tahrim. Yang tak boleh sembahyang waktu tahrim ni apa dia? Solat sunat yang tiada sebab. Nanti kita belajar, saya akan detailkan balik. Ini secara ringkas lah. Yang tak ada sebab seperti solat hajat tak boleh, solat tasbih tak boleh, solat istikharah tak boleh. Ini solat-solat sunat yang tak ada sebab ni tak boleh sembahyang pada waktu tahrim. Okey, tu secara ringkas. Mulang kaji je tu. Benda kita dah belajar minggu lepas. Baik, kita teruskan hari ini saktah dalam salat. Saktah ni apa tuan-tuan? Saktah ni maksud dia adalah berhenti sebentar. Apa maksud berhenti sebentar? Maksud dia senyap tanpa membaca apa-apa. Kadarnya adalah subhanallah.
1 saat. Jadi sunat dalam sembahyang kita ni adanya saktah ni di 6 tempat. Pertama, antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Okay, macam mana yang nak buat? Kita kena baca macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wasila. Lepas kita takbir tu, mesti senyap untuk 1 saat. Baru baca Allahu Akbar kabira. Ada orang buat macam ni. Dia buat macam mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Lepas Allahu Akbar tu terus dia sambung baca doa iftitah tanpa ada berhenti. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Terus jalan. Itu hilanglah satu sunat. Sunatnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira. Maksudnya ada berhenti sekejap. Bukan suruh berhenti setengah jam. 1 saat, 2 saat dia berhenti kat sini. Yang penting dia terpisah. Takbir dengan doa iftitah terpisah. Begitu juga antara doa iftitah dan juga ta'awuz. Ta'awuz ni apa dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maksudnya kita dah habis baca doa iftitah. Apa akhir doa iftitah apa dia? Wa ana minal muslimin. Betul. Wa ana minal muslimin. Berhenti sekejap baru baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan baca wa ana minal muslimin a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan terus sambung. Mesti berhenti 1 atau 2 saat. Kemudian antara surah Al-Fatihah dan juga ta'awuz. Betul macam tu? Sepatutnya dia kena sebut ta'awuz dulu kan? Jadi kita baca doa iftitah tu. Wa ana minal muslimin. Berhenti. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Berhenti. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maksudnya di antara a'udzubillahi minasyaitanirrajim dengan bismillahirrahmanirrahim tu pun sunat kita berhenti sekejap. Semua ni cerita sunat Kalau dia nak sambung terus terpulang hilanglah sunat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang satu sunat. Sebab dia dah sambung ta'awuz dengan bismillah. Kalau nak dapatkan sunat macam mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kena berhenti sekejap baru sambung bismillah. Itu nombor 3. Nombor 4, antara akhir surah Fatihah dan lafaz amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti 1 atau 2 saat, lepas itu baru amin. Bukannya waladdallin amin. Ini terus hilang satu sunat. Jadi berhenti 1 atau 2 saat baru amin. Kemudian nombor 5, antara lafaz amin dan juga surah. Amin. Bagi masa 1 atau 2 saat baru baca surah. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dan sebagainya. Dan nombor 6, setelah selesai baca surah berhenti sekejap baru rukuk. Bukannya dia baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Nampak dia terus sambung kan? Sunatnya berhenti sekejap. Kufuwan ahad, berhenti 2 saat baru Allahu akbar baru rukuk. Itu namanya saktah. Saktah ni maksudnya senyap
daripada bacaan. Dia berbeza nanti dengan tuma'ninah. Tuma'ninah ni dia beza daripada saktah. Tuma'ninah ni dia pun senyap juga, tapi senyap pada perbuatan. Saktah senyap pada bacaan. Senyap tak baca apa-apa. Itu saktah. Kalau tuma'ninah senyap pada perbuatan, tak bergerak. Tak bergerak. Itu namanya tuma'ninah. InsyaAllah tuma'ninah kita sambung minggu depan. Soalan kalau ada, silakan. Tiada? Seriuslah tak ada? Ingat banyak soalan. Makcik-makcik ada apa, siapa nak tanya? Amin? Amin nak tanya apa-apa? Tak ada? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita akan jumpa. Saya nak ambil masa sikit je, dalam 5 minit. Berkenaan dengan apa yang saya sebut minggu lepas, Darul Hikmah insya-Allah akan membuat program kem cuti sekolah untuk kanak-kanak. Dia ada 2 kategori. Kanak-kanak umur 12 tahun dan ke atas sampai 18 tahun, dan kedua kategori 18 tahun sampai tak ada batasan lah. Dari 18 tahun ke atas sampai nak masuk kubur tu semua boleh datang. Maksud dia semua orang boleh datang lah, semua orang boleh datang. Tu cerita dia. Jadi program ni akan bermula pada Selasa minggu depan, pukul 9 pagi sampai 4 petang. Rabu 9 pagi sampai 4 petang. Khamis 9 pagi sampai 4 petang. Dan Jumaat pagi kita ada penutup, majlis penutup bersama dengan Habib Tahir. Macam saya kata tadi, program ni semua boleh datang. Okey. Dan minggu depan kelas kita Selasa ni dengan Khamis minggu depan tak ada. Sebab siang kita dah ada kat sini. Kan? Daripada pukul 9 sampai pukul 4. Jadi malam tu kita tak ada kelas. Selasa dan juga Khamis tak ada kelas. Ustaz-ustaz pun nak balik rehat juga kan. Yang iya tu tak datang minggu depan, siap. Aku cari sampai rumah nanti. Dan sebagai untuk macam biasalah, kita bila buat program ni kita perlukan bantuan, kita perlukan khidmat. Khidmat sukarela. Jadi antara khidmat yang kami perlukan secara terdesak sekarang ni adalah bantuan hebahan. Sepatutnya malam ni saya dah dapat dia punya pamphlet. Sepatutnya hari ni saya dah dapat pamphlet, tapi pamphlet tak sampai lagi. Saya ingat kalau saya dah dapat, saya dah boleh bagi dah makcik sikit-sikit, tolong saya bawa sikit. Bagi dekat anak-anak, bagi dekat cucu-cucu, bagi dekat cicit, bagi dekat cocot, bagi. Tapi pamphlet tak sampai lagi. Jadi saya rasa hari Khamis ni, lusa nanti saya akan bagilah. Makcik-makcik ambil lah, seorang ambil 5 ke 10 ke, bagi dekat keluarga, bagi dekat apa semua, supaya dia nanti dia orang boleh datang ke sini. Jadi pamphlet tu saya tak dapat dan bagi malam ni, kita akan bagi minggu depan, hari Khamis, lusa. Tapi siapa-siapa yang dia aktif WhatsApp, dalam grup WhatsApp, kejap lagi Ustaz Motak akan masukkan caption dia dengan gambar. Macam-macam tolong forward masuk dekat grup-grup lain. Grup Datuk Keramat, grup penghuni flat ni Seri Perlis, grup geng-geng Tai Chi, grup-grup family. Masuk semua grup-grup. Mana tahu ada orang tengok, dia tergerak nak hantar dia sendiri nak datang ke, dia nak hantar anak dia ke, cucu dia ke, cicit dia ke, kan? Inilah hebahan yang saya betul-betul perlukan sangat. Kemudian untuk program 3 hari minggu depan, Selasa, Rabu, Khamis, kita ada dermawan-dermawan yang sudi untuk menginfakkan duit. So kita siapkan makanan. Minum pagi kita siapkan, makan tengah hari pun kita siapkan. Jadi Selasa, Rabu, Khamis, makcik-makcik tidak perlu membawa apa-apa makanan, hanya membawa diri sahaja.
sebab ada Haji Razif dan ahli keluarga yang sanggup bagi infak, so makanan settle. Kecuali Jumaat pagi tu, sebab kita ada majlis penutup, masa tu makcik nak bawa apa-apa terpulang. Bolehlah, buat macam biasalah, bawa apa-apa yang patut. Selasa, Rabu, Khamis tak perlu bawa apa-apa, bawa diri saja sebab makanan dah siap. Itu je lah. Yang paling penting saya perlukan bantuan daripada sudut hebahan tu. Saya takut saya buat program camp cuti ni Selasa, Rabu, Khamis, saya takut yang datang tu muka-muka makcik juga, tak ada orang lain. Saya takut tu berlaku. Tapi insya-Allah lah ya, kami buat pamphlet tu 500, kami nak sebar dekat surau, kat masjid, apa semua, harap-harap ramailah orang-orang lain pun datang juga. Ya, makcik-makcik ke, orang lelaki ke, budak-budak, kita kumpul je. Dan program tu saya rasa program yang sangat menarik. Ada kawan saya, dia akan mengajar asas bahasa Arab. Dan cara dia mengajar tu sangat menarik. Tak percaya, makcik-makcik datang belajar dulu. Cara dia mengajar tu sangat menarik, tak boring dan senang dapat, senang belajar. Kita ada asas fardu ain. Kita ada asas Quran dengan asas tauhid. Ustaz Fidaus, Ustaz Motar semua akan mengajar. Jadi tak rugilah. Ya, saya rasa tak rugi. Kalau siapa-siapa hantar anak dia, cucu dia ke sini, memang tak rugi. Saya tengok ada satu surau dinilai, dia buat program macam ni juga, lebih kurang macam ni, 5 hari. Isnin sampai Jumaat, 5 hari. Bayaran yang diorang letak untuk satu kepala RM180. 5 hari, bayaran RM180. Kita punya program 4 hari. Berapa bayaran? Zero. Free. Siap kami yang bagi makan lagi. Siap kita bagi lunch lagi. Itu alhamdulillah, setakat ni rezeki kita Darul Hikmah macam tu lah. Datang bawa diri je. Bawa diri, bawa semangat belajar. Makanan semua settle, insya-Allah. Kan? Jadi saya harap nanti kita boleh tolong-tolong hebahkan lah. Dekat Adam dengan Amin nanti saya akan bagi 20. Bagi dekat kawan-kawan. Yang kawan-kawan tu suruh datang belajar. Budak-budak ni cuti sekolah buat apa je kat rumah? Cuti sekolah buat apa je kat rumah? Tu kacau adik dia je lah. Main game kacau adik-adik kat rumah. Baik datang sini lah, baca Quran sikit kan. Dapat pahala ke tak? Tu dia. Tu je lah. Ya. Adam tak datang. Saya cari sampai rumah ni, Adam dengan Amin ni. So nanti insya-Allah hari Khamis lah ya, saya akan bagikan pamphlet tu ya, minta bantuan lah makcik-makcik semua insya-Allah. Itu sahaja setakat ni yang saya ingat saya nak sampaikan. Start pukul 9 sampai Zuhur. Zuhur kita sembahyang Zuhur. Lepas Zuhur kita baca surah Mulk. Lepas Zuhur kita baca surah Mulk. Lepas tu kita makan. Lepas tu start balik pukul 2.30 atau pukul 3 sampai Asar. Kita sembahyang Asar sama-sama. Lepas baca Asar, lepas solat Asar kita ada baca surah Waqiah. Lepas tu baliklah. Kalau tak nak balik, nak tidur sini pun tak apa. Tapi tak boleh, kena balik juga. Baliklah. So 9 sampai pukul 4 sampai Asar tu kita dah letih dah tu. Sebab tu saya minta izin daripada haji, malam tu kita cancel lah. Ya. Wallahu a'lam. Okey. Itu saja. Terima kasih banyak. Kita jumpa insya-Allah di Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.